Assalamualaikum, saya Azhar Rafiq bin Azmi. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zakwan bin Muhammad Rizal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kamarul Haris bin Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Najwa Nabila binti Musa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalin binti Muhammad Adnan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Farisa binti Muhammad Zain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Aisyah Nur binti Syariful Kafri. Mutakhir ini, isu berkaitan hubungan masyarakat pelbagai bangsa, agama dan budaya di Malaysia mendominasi perbincangan di dada akhbar dan juga media sosial di pelbagai peringkat. Isu-isu seperti sensitiviti agama dalam masyarakat pelbagai kaum sedikit sebanyak mencerminkan betapa pentingnya usaha yang lebih serius dalam mengurus masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Kepelbagaian masyarakat merupakan satu lumrah bagi kebanyakan negara di dunia pada hari ini dan agama merupakan salah sebuah institusi yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di Malaysia, perkongsian harmoni nilai-nilai agama seperti agama di negara kita Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Taoisme, Konfusianisme, Sikh dan lain-lain mempunyai banyak persamaan dari segi nilai-nilai sejagat yang diterima dan diamalkan. Masyarakat ini terdiri daripada pelbagai kelompok budaya dan agama yang berbeza-beza menjadikan ia satu cabaran yang berpanjangan dalam mengurus kemajemukan sosial ini. Memukkan segelintir pihak tertentu dengan propaganda seperti Islamofobia, pengganas ekstrim, cumut dan banyak lagi sedikit sebanyak telah mempengaruhi dan mengganggu hubungan baik antara pelbagai etnik dan agama di Malaysia. Cabaran ini wujud terutamanya dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara agama dan budaya yang berbeza-beza. Ia memerlukan pendekatan yang berhemah dan penuh rasa hormat. Sebagai sebuah negara moden yang sedang melakar masa depan yang lebih dinamik serta berusaha untuk memposisikan diri sebagai salah sebuah negara maju, cabaran berterusan dalam arus globalisasi dan pasca kemodenan merupakan satu realiti yang harus ditangani dengan baik. Ini termasuklah ancaman pelbagai krisis yang berbentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial serta isu-isu yang berkaitan dengan pencabulan hak-hak kemanusiaan. Cabaran-cabaran ini jika tidak diatasi dengan baik dan berhemah akan menjadi satu halangan kepada proses pembinaan keharmonian dan perpaduan rakyat di negara kita. Isu berkaitan hubungan pelbagai bangsa, agama dan budaya di negara ini seperti pengenalan tulisan Jawi dan ucapan sempena sambutan perayaan sedikit sebanyak mencerminkan betapa pentingnya usaha lebih serius serta konstruktif dalam mengurus masyarakat berbilang bangsa. Antara isu berkaitan kesepaduan sosial dalam aspek agama adalah yang pertama, sensitiviti agama dalam masyarakat pelbagai kaum. Perkara 3 dalam Perlembagaan Malaysia menggariskan bahawa agama rasmi negara Malaysia adalah Islam. Manakala perkara 11 pula menyatakan bahawa setiap warga negara adalah bebas untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Seharusnya, dengan wujudnya perkara 3 dan perkara 11, konflik antara penganut berlainan agama tidak akan berlaku dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Sensitiviti agama yang dibangkitkan dalam masyarakat pada masa kini amat dibimbangi oleh semua kaum kerana konflik atau isu-isu yang menyentuh kesucian agama, terutama agama Islam, boleh mendatangkan perbalahan antara mereka. Sebagai contoh, isu penulisan Jawi timbul apabila kerajaan memutuskan untuk memperkenalkan pembelajaran tulisan Jawi dalam mata pelajaran bahasa Melayu kepada murid sekolah tahun 4. Tetapi ada pihak yang menolak penulisan Jawi ini. Kita dapat lihat kesepaduan sosial berlaku di kawasan yang mempunyai komuniti seperti kawasan bandar dan juga kawasan pinggir bandar. Perbezaan kawasan seperti ini mempunyai komuniti yang mempunyai agama, budaya dan latar belakang yang berbeza. Justeru, komuniti ini menghadapi pelbagai cabaran dalam membentuk kesepaduan antara satu sama lain. Oleh itu,
Kerajaan perlulah memainkan peranan dan berusaha untuk memastikan masyarakat sentiasa harmoni dan tidak berlaku permasalahan kaum. Nama saya Azhar Rafiq bin Azmi dan saya ingin membincangkan isu seterusnya yang dihadapi negara Malaysia demi mencapai kesepaduan sosial dalam aspek agama. Keharmonian dalam kemajukan negara Malaysia sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Namun, sebagai negara yang rakyat berbilang kaum dan agama, masyarakat kita kadang-kala berdepan isu sensitif yang mampu menggugat ketenteraman dan keharmonian negara. Hal ini dapat dielakkan sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan toleransi beragama dan menghormati agama lain. Toleransi juga membawa maksud kebebasan untuk mana-mana agama mengamalkan ajaran masing-masing selagi ianya tidak mengganggu ketenteraman individu dan agama lain. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, kebebasan agama sedia terjamin dalam perlembagaan negara. Apabila toleransi beragama tidak diamalkan dalam Malaysia, pelbagai konflik akan muncul dan mengganggu kemakmuran di negara kita. Tiada agama yang mengajar sesiapa untuk bermusuh-musuhan. Oleh itu, sikap ekstremisme dan fanatik dalam beragama yang muncul akibat memahami ilmu agama dengan cara yang salah haruslah dielakkan, terutama sekali apabila kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum dan agama. Sebagai contoh, pada tahun 2015, kira-kira 50 orang Melayu Islam melakukan protes terhadap sebuah gereja di Taman Medan Petaling Jaya untuk menurunkan lambang salib yang terpampang di luar gereja yang baru saja dibina. Mereka membantah kewujudan sebuah gereja di Taman Medan atas sebab tanda salib itu mencabar akidah dan kepercayaan majoriti penduduk kawasan yang beragama Islam. Menteri Besar Selangor ketika itu, Muhammad Azmin Ali, mengutuk tindakan protes tersebut dan menyifatkannya sebagai tidak boleh diterima dan tidak menghormati agama lain kerana tanda salib itu merupakan lambang yang suci bagi penganut agama Kristian. Sifat ekstremisme ini memaparkan imej yang buruk kepada agama Islam yang merupakan agama persekutuan Malaysia. Selain itu, masyarakat bukan Islam pula haruslah mengetahui dan menghormati agama Islam bagi memupuk semangat toleransi beragama seperti menyediakan makanan yang halal di sesebuah majlis perayaan yang dihadiri oleh golongan Islam dan bukan Islam. Persoalan yang menjadi isu utama dalam kalangan bukan Muslim adalah pertikaian keperluan nilai-nilai Islam diterapkan dalam sebuah negara pelbagai bangsa. Mereka harus faham bahawa agama Islam merupakan agama yang universal dan sesuai untuk diamalkan semua golongan manusia. Salah satu langkah untuk mengatasi cabaran kesepaduan sosial dalam aspek agama ialah perpaduan nasional. Perpaduan dalam konteks wacana ini membawa maksud rakyat Malaysia yang berbilang agama mestilah bersatu hati dalam pelbagai perkara bagi menyelesaikan masalah, bermuafakat dalam semua hal, bekerjasama antara satu sama lain dan berunding untuk bersatu agar menjadi satu bangsa yang kuat. Ianya harus terus menjadi satu misi penting bagi negara. Langkah ini memerlukan satu kerangka komprehensif yang akan mampu menterjemahkan sebaik mungkin wajah kerencaman masyarakat majmuk di Malaysia. Keadilan, penerimaan dan toleransi perlu menjadi nilai-nilai asas kepada kerangka perpaduan nasional ini. Nilai-nilai ini perlu digarap dengan menjadikan Islam sebagai kayu ukur utama dalam mendukung agenda perpaduan nasional dalam konteks Malaysia. Selain daripada melihat sifat Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, iaitu rahmah bagi keseluruhan alam, ciri Islam sebagai agama yang bersifat sejagat sebenarnya amat penting dalam memastikan Islam dan umat Islam kekal menerajui usaha-usaha baik ini. Berdasarkan nilai dan budaya Konfusianisme, 5 hubungan asas manusia iaitu wulun adalah berkaitan kemasyarakatan dan bernegara di mana diterangkan hubungan pemerintah dan menteri dan sebagainya. Sejujurnya, perlu wujud kesedaran dalam kalangan masyarakat bahawa usaha membina peradaban dan mencapai status kemajuan bagi Malaysia terutamanya dalam merealisasikan agenda wawasan kemakmuran bersama 2030 seharusnya bertunjangkan kepada persefahaman, tolak ansur dan rasa hormat menghormati yang tinggi dalam kalangan rakyatnya agar ia menjadi satu asas kukuh kepada kemajuan negara. Kedua, kesantunan insan.
di Malaysia, dalam menguruskan perbezaan masyarakat pelbagai agama dan bangsa, kesantunan insan perlu dititikberatkan. Ini adalah realiti yang harus diterima dan difahami oleh semua pihak bahawa Malaysia sangat majmuk sifatnya, terutama dalam konteks budaya dan kepercayaan. Pendekatan integrasi menjadi tunjang perpaduan negara yang membolehkan masyarakat berbilang bangsa dan agama untuk hidup dalam suasana harmoni di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Dari perspektif Islam, kewujudan pelbagai agama dan budaya ini merupakan sebahagian besar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam ini dan penghuninya pelbagai rupa dan bangsa. Ini jelas dinyatakan dalam Al-Quran yang bermaksud, sekiranya Tuhanmu menghendaki, nescaya Ia jadikan manusia yang ini semua satu umat. Tetapi tetap mereka berselisih, yang ini berbeza-beza. Surah Hud ayat 118. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Perpaduan akan semakin utuh dan akan kekal sekiranya masyarakat beragama yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing dapat menghormati perlembagaan negara, berkongsi kuasa politik dan ekonomi secara adil dan membina sistem pendidikan yang dipersetujui bersama. Kesimpulannya, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan ini. Pemimpin pelbagai pihak tanpa mengira agama, bangsa mahupun fahaman politik haruslah senada dalam merealisasikan agenda perpaduan negara. Persefahaman dalam kalangan pemimpin ini adalah amat penting kerana melaluinya rakyat akan dapat satu isyarat yang jelas bahawa mengharmonikan hubungan masyarakat berbilang bangsa, agama dan budaya di Malaysia ini adalah tanggungjawab semua warga negara. Sikap bertolak ansur dan saling menghormati mestilah diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat agar perpaduan dan keharmonian antara kaum dan agama di negara ini terus subur. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zakwan bin Muhammad Riza. Akhir sekali, saya akan menyampaikan cadangan untuk mengukuhkan kesepaduan sosial dalam aspek agama. Yang pertama, pihak kerajaan seharusnya mengadakan program yang memperkenalkan agama-agama yang ada di Malaysia seperti Islam, Buddha, Hindu dan Kristian kepada rakyat Malaysia supaya mereka dapat memahami tuntutan agama tersebut. Hal ini dapat mengelakkan salah faham antara rakyat Malaysia seperti tidak memberi masakan yang bertemakan yang berasaskan daging kepada jiran yang beragama Hindu kerana mereka mempercayai lembu sebagai Tuhan mereka. Yang kedua, pihak media massa juga perlu menyiarkan rancangan atau filem-filem yang memaparkan sifat kesefahaman antara bangsa dan agama supaya dapat memupuk sifat kesefahaman dalam diri penonton dan membuktikan bahawa kita dapat hidup dengan lebih aman dan harmoni sekiranya tiada perselisihan antara rakyat Malaysia walaupun berbeza agama dan bangsa. Akhir sekali, rakyat Malaysia juga perlu berusaha untuk memahami agama lain selain daripada agama mereka sendiri agar mereka dapat memahami agama lain dengan lebih mendalam, dalam masa yang sama dapat memupuk sifat bertolak ansur. Dengan ini, semangat kesepaduan sosial di kalangan rakyat dapat dikukuhkan. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.